channel Mystic Monster. Untuk cerita kali ini, kita membawakan satu kisah yang pernah berlaku kepada sahabat aku sendiri semasa di Kota Kinabalu, Sabah dulu. Aku ada seorang kenalan di tempat kerja di mana dia ada satu cerita seram yang dikongsikan bersama dengan saya. Di mana cerita ni cerita 10 tahun yang lepas, di mana masa tu aku baru berkenalan dengan dia, dan mengisahkan di mana bapaknya membeli sebuah rumah kayu, rumah lama di sebuah perkampungan yang tidak jauh daripada bandar Kota Kinabalu. Cerita dia bermula pada malam pertama dorang pindah ke rumah ni. Dia mendengar suara tangisan budak-budak dan diiringi dengan bunyi percikan air. Selang beberapa hari, dia cuma mendiamkan cerita ni dan tidak memberitahu tentang apa yang dia dengar. Sampailah satu tahap, adik dia membuka cerita yang adiknya pun mendengar suara-suara asing ketika waktu malam. Dia pun bertanya apa yang adik dia dengar kan. Adik dia menjawab, adik dia mendengar suara budak seolah-olah dalam kesakitan yang sedang dipukul. Dan ada juga dia terdengar suara perempuan yang menjerit-jerit, sepertinya seorang yang sedang marah. Selepas dia mengetahui apa yang dialami oleh adiknya, dia pun membuka cerita tentang dia mendengar suara bayi dan terdengar bunyi percikan air. Diorang dua beradik ni pun oleh disebabkan rasa terganggu dengan bunyi itu, diorang mula mengadu dengan bapa diorang tentang apa yang diorang dengarkan. Seperti biasa, seorang ayah yang mendengar keluhan anak-anaknya cuba menenangkan anak-anaknya dengan berkata, mungkin itu hanya mimpi dan jangan percaya sangat dengan perkara-perkara macam tu. Niat bapa diorang ni mungkin hanya untuk menenangkan diorang. Pada satu masa, memandangkan diorang ni dah menjadi penduduk kampung tu, diorang membuka cerita tentang apa yang berlaku dekat diorang dua beradik ni, dan menceritakan kepada jiran-jiran yang terdekat, yang mana dah pun menjadi kawan. Sampailah ke satu tahap diorang terbuka cerita dengan orang yang tahu sejarah apa yang pernah berlaku di rumah yang tempat diorang tinggal sekarang. Cerita dia, beberapa tahun sebelum diorang masuk ke rumah ni, rumah ini pernah didiami oleh sepasang suami isteri dengan 2 orang anak. Nak dijadikan cerita, pasangan suami isteri yang pernah tinggal di rumah ni sangat susah, miskin, melarat, sampaikan ke satu tahap pasangan suami isteri ni sanggup mengetuk rumah-rumah jiran untuk meminjam sesuatu yang boleh dimakan. Pada satu hari, si suami bermimpi dan dia didatangi oleh seorang tua ke dalam mimpinya, memberitahu tentang nombor ekor. Seperti mana kita tahu, nombor ekor termasuk dalam judi. Kesiangannya, si suami pergi bergegas ke kedai dan membeli nombor ekor tersebut. Dan dia bekerja seperti biasa, mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak dan isterinya. Dan dia menyimpan resip nombor ekor tadi di dalam saku bajunya.
Dipendekkan cerita, hari dah malam, dia dah balik ke rumah. Seperti biasa, dia membuka pakaiannya dan dia terlupa yang resip nombor ekor tadi di dalam poket bajunya. Keesokan harinya, dia keluar mencari rezeki seperti biasa dan dia terlupa tentang resip nombor ekor ni tadi. Setibanya dia di pekan, dia ternampak kedai judi ni tadi. Baru dia teringat tentang resip nombor ekor tadi tertinggal di rumah. Sekaligus dia pergi melawat kedai tu dan tengok nombor yang dia beli terkena dengan nilai ratusan ribu ringgit. Oleh disebabkan dia rasa teruja dan bergegas pulang. Tanpa sempat membuka kasut, dia terus meluru ke dalam rumah. Alangkah terkejutnya dia apabila melihat anak sulungnya tadi sedang menggunting-gunting resip nombor ekor tadi. Dengan rasa marah, dia membanting anaknya ke dinding dan anak sulungnya tadi terhantuk pada tiang yang terdapat pada dinding di mana dia membanting anaknya tadi. Dan pada masa yang sama, isterinya sedang membandingkan bayi, iaitu anaknya sendiri, di dapur di dalam besen. Akibat terdengar tangisan suara anak sulungnya, isteri bergegas lari ke ruang tamu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bila dia masuk ke ruang tamu, dia nampak anak sulungnya sedang berlumuran darah dan suaminya terduduk akibat rasa kecewa dengan apa yang telah terjadi. Isterinya meratap akibat kematian anak sulungnya dan cuba bertanyakan kepada suaminya apa yang berlaku, dan dia terlupa bayi yang dia sedang mandikan tadi masih di dalam besen. Segera dia teringat tentang bayinya masih di dalam besen. Dia berlari ke dapur dan melihat bayinya juga mati lemas di dalam besen tersebut. Dia dengan cemas merangkul bayinya tadi dan bawa ke ruang tamu, cuba menyelamatkan dua-dua anaknya yang pada masa itu tidak bernyawa lagi. Akibat rasa kecewa, si suami tidak mampu berbuat apa-apa dan si isteri meletakkan semua kesalahan tadi ke atas suaminya yang bertindak terburu-buru tanpa memikirkan nyawa anak-anak mereka. Sekali dia merenungkan bahawa bayinya juga mati akibat kealpaannya sendiri, dia membuat keputusan untuk berlari semula ke dapur dan mengambil sebuah pisau, kemudian meluru ke arah suaminya sendiri, menikam perut dan leher suaminya. Akibat rasa tertekan, dia pun mengambil keputusan untuk membunuh diri. Dan itu adalah kisah yang pernah terjadi di dalam rumah yang bapa member saya beli tadi. Member aku dipulang dan jumpa ayahnya menceritakan apa yang dia dengar tentang kejadian yang pernah berlaku di dalam rumah itu. Dan mereka mengambil keputusan untuk menjual semula rumah itu dan berpindah ke perkampungan yang berlainan. Untuk cerita kali ini, begitu banyak pengajaran yang kita dapat pelajari untuk mengelak daripada perkara-perkara sedemikian berlaku. Jutaan terima kasih kepada yang sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapatkan update video terbaru daripada channel Mr. Bongsen ini sendiri. Kepada yang dah subscribe, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada anda. Dan seperti biasa pesanan saya, jangan lupa berseram-seram. Assalamualaikum.